Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام، Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu program kuliah duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan ini, insya-Allah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan terlebih dahulu diri saya dan tuan-tuan agar sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mafhum daripada ayat tersebut, sekiranya kalian menghitung akan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan ke atas kalian, la tuhsuha, nescaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tuan-tuan pada diri kita, Masya Allah, penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari hujung rambut sampai lah hujung kaki, tuan-tuan, kesemuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesihatan, nikmat masa lapang, nikmat harta, nikmat family, nikmat anak-anak, nikmat rumah yang selesa, kenderaan yang selesa. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua nikmat tersebut pada hakikatnya ialah lambang, ialah simbol rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua nikmat yang kita kecapi ni, tuan-tuan, ialah ia pada hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, tuan-tuan. Dan tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba-hambanya wajib ke atas kita mensyukuri akan segala nikmat tersebut. Kerana itu adalah salah satu daripada tanggungjawab yang telah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara untuk kita mensyukuri akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita? Caranya adalah dengan kita menghalakan penggunaan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tersebut pada mentaati Allah Subhanahu wa taala, pada melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka
difahami daripada kenyataan tersebut, cara untuk kita mensyukuri nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah dengan kita menggunakan mata kita ini untuk melihat perkara-perkara yang yang diharuskan oleh syarak. Kita melihat kepada alam ini untuk mengambil dalil sebagai contoh akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Kita menggunakan nikmat tangan kita tuan-tuan untuk membantu orang-orang muslim yang lain. Kita menggunakan nikmat lidah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tuan-tuan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quranul Karim, mengucapkan istighfar, mengucapkan salawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Itu yang dikatakan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan cara kita menghalakan penggunaan nikmat-nikmat tersebut pada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita ingat bahawa nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini tuan-tuan, pada hakikatnya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat tersebut pada hari akhirat kelak, yakni pada yaumul hisab, pada hari di mana kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah warid tuan-tuan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi rahimahullahu taala dalam jami'-nya. Satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza 'amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak hatta yus'ala an arba', sehinggalah mereka ini akan dipersoalkan, akan ditanya tentang 4 perkara. Apakah 4 perkara tersebut tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, an umrihi fima afnah. Yang pertama tuan-tuan, akan dipersoalkan kepada kita, akan ditanya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita tuan-tuan. Pada apakah kita telah gunakan umur kita tersebut? Subhanallahil azim. Yang dikatakan umur itu tuan-tuan adalah setiap lahzah, setiap saat yang berlalu daripada hidup kita di atas dunia ini, itulah pada hakikatnya umur kita. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat bahawa umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini tuan-tuan, ia pada hakikatnya satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri akannya, dan wajib kita gunakan umur tersebut pada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian manusia tuan-tuan, hidup mereka di atas dunia ini masya-Allah, mereka mensia-siakan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Siangnya masya-Allah, siangnya tuan-tuan dihabiskan dengan makan dan minum, sibuk dengan urusan keduniaan, tenggelam dengan urusan keduniaan sehingga meninggalkan kewajipan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang telah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Auzubillahi min dzalik. Malamnya pula tuan-tuan masya-Allah macam bangkai, tidur mati, langsung tidak memperuntukkan suatu masa daripada malam tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya
hidup seperti binatang, malamnya hidup seperti bangkai. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini tuan-tuan, hendaklah kita gunakan umur kita pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada hari akhirat kita, tuan-tuan. Itu cara untuk kita menghabiskan umur kita, cara untuk kita menggunakan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam muqaddimah kitab Rawdatul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Al-Imam An-Nawawi, innal istighala bil ilmi afdal ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Innal istighala bil ilmi afdal ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, ia adalah seafdal cara untuk seseorang itu menghabiskan umurnya, menghabiskan waktu yang berharga dalam kehidupannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya tuan-tuan, menyibukkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, sama ada kita menuntut ilmu ataupun kita mengajarkan ilmu kepada manusia, itu adalah cara yang terbaik untuk kita menggunakan umur kita, menghabiskan umur kita tatkala kita berada di atas dunia ini, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seorang yang faham dalam ilmu agama. Dalam menghuraikan hadis ini tuan-tuan, sebagian ulama berkata, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusannya untuk dia menuntut ilmu. Maka barang siapa yang dipermudahkan urusannya untuk dia menuntut ilmu, maka ternyata orang ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah kehendaki baginya akan kebaikan yang besar. Akan tetapi tuan-tuan, barang siapa yang mendapati dirinya begitu malas, sukar untuk hadir ke majlis ilmu, sibuk dengan hal-hal keduniaan sehingga tidak ada masa langsung dalam sehari yang diperuntukkan untuk ilmu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tuan-tuan dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah pernah menceritakan tentang apa yang bingkisan yang terdapat dalam dalam suhuf Ibrahim. Di antara yang terdapat dalam suhuf Ibrahim, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alal aqili ma lam yakun maghluban, ala aqlihi ay yakuna lahu sa'atun." Ke atas orang-orang yang berakal, selagi mana dia masih lagi berakal, maka hendaklah ada baginya itu dalam sehari beberapa saat. Hendaklah ada baginya dalam sehari itu beberapa saat. Yakni dia telah membahagikan umurnya dalam sehari itu kepada beberapa segmen, beberapa bahagian. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Satu saat ataupun satu masa dalam sehari itu yang diperuntukkan olehnya untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tanggungjawabnya selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Satu masa yang padanya diperuntukkan untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Dan hendaklah ada satu masa daripada sehari itu yang digunakan untuk dia melakukan muhasabah terhadap dirinya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perkara yang penting.
Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian melakukan muhasabah terhadap diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kena ada tuan-tuan dalam sehari daripada hidup kita ini tuan-tuan di atas dunia ini, satu masa yang kita peruntukkan untuk kita melakukan muhasabah, untuk kita melakukan koreksi terhadap diri kita tuan-tuan. Apakah kita telah melaksanakan segala perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut ataupun tidak. Kalau masih lagi ada lagi kefarduan yang masih lagi kita tertinggal, maka kita laksanakan, kita qada kefarduan tersebut. Dan kalau ada pada hari tersebut kita melakukan perkara-perkara maksiat, kita terlanjur melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-fatinu az-zaki, az-zakiyul fatin, seorang yang cerdik lagi bijaksana, man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Seorang yang cerdik lagi bijaksana adalah seseorang yang sentiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah terhadap diri kita tuan-tuan, ia adalah satu perkara yang masyru', ia adalah satu perkara yang disyariatkan, yang warid suruhannya itu daripada hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kata-kata golongan para sahabi. Maka hendaklah ada dalam satu episod daripada hidup kita dalam sehari tuan-tuan, satu masa yang kita peruntukkan untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita melakukan muhasabah padanya. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa sa'atun yatafakkaru fima sana Allah. Hendaklah ada satu saat, satu masa yang kita peruntukkan dalam sehari itu, kita memikirkan akan perkara-perkara yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tuan-tuan untuk mengambil dalil atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kita memerhati, kita menilik perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita tuan-tuan, yang kita hadapi dalam sehari, masalah-masalah yang datang, kemudian kita lihat kepada kejadian-kejadian yang berada di sekeliling kita, takdir yang telah Allah Taala takdirkan ke atas kita pada hari tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya fikiran kita itu tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan tentang perkara-perkara yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran bahawa ada Tuhan yang mencipta dan menguasai seluruh alam ini. Supaya kita sedar bahawa segala perkara yang berlaku dalam alam ini, sama ada baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur, perkara-perkara yang disengajakan ataupun perkara-perkara yang tak disengajakan, semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Subhanallahil azim. Kita lihat ada perkara-perkara yang buruk dan ada perkara-perkara yang baik. Ada manusia-manusia yang tidak sempurna kejadiannya itu, yang kelainan upaya. Ada manusia yang Allah Taala jadikan masya-Allah sempurna jasadnya itu, kejadiannya itu. Maka kita mengambil dalil bahawa itu adalah dalil atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah disebutkan oleh para ulama, khalqul mutadaddat dalilun ala kamalil qudrah. Penciptaan perkara-perkara yang saling berlawanan di antara satu sama lain, ia adalah dalil atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kena ada satu masa dalam sehari tuan-tuan kita peruntukkan untuk kita memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu masa yang kita peruntukkan untuk kita
mengambil ibrah di sebalik kejadian yang berlaku di sekeliling kita ini, tentang kekuasaan, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab. Dan hendaklah ada, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saat dalam satu masa dalam sehari ini, tuan-tuan, sehari dalam hidup kita ini, yang kita peruntukkan untuk kita melaksanakan hajat kita di atas dunia ini, seumpama untuk kita bekerja mencari nafkah dan untuk kita makan dan minum, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup cantik, tuan-tuan, bagaimana pembahagian masa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya, tuan-tuan, pembahagian masa tersebut telah pun warid dalam suhuf Ibrahim alaihi salam. Jadi hendaklah ada satu masa yang kita peruntukkan dalam sehari itu, yang mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada satu masa dalam sehari yang mana kita peruntukkan untuk kita melakukan muhasabah terhadap diri kita, melakukan koreksi terhadap diri kita. Hendaklah ada satu masa dalam hidup, dalam sehari itu, yang kita peruntukkan untuk kita melihat akan kejadian Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah di sebaliknya, supaya kita sampai kepada natijah bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu, dan segala perkara yang berlaku dalam alam ini, ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya. Dan hendaklah ada satu saat, satu masa yang diperuntukkan dalam hidup kita, tuan-tuan, yang mana kita peruntukkan untuk hajat-hajat kita, supaya kita bekerja, sebagai contoh, kita bekerja untuk mencari nafkah bagi tanggungan-tanggungan kita, dan kita menyelesaikan urusan makan dan minum kita dalam sehari. Jadi itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susunan masa yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim, kata ulama, nazzim waqtaka tajid barakatal waqt. Nazzim waqtaka tajid barakatal waqti. Hendaklah kamu menyusun akan masa kamu dalam sehari, dan saya kamu akan mendapati barakah dalam masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Jadi, tuan-tuan, kita hendaklah menyusun masa kita, tuan-tuan, menyusun masa kita dalam sehari, supaya kita dapat pastikan bahawa setiap masa yang berlalu daripada hidup kita dalam sehari itu, tuan-tuan, dimanfaatkan semaksimum yang mungkin pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati, masya-Allah, bila dah di penghujung hari, tuan-tuan, bila kita melakukan muhasabah, kita recall balik apa yang telah kita lakukan pada hari ini, alhamdulillah, kita akan bersyukur di atas nikmat Allah. Kita akan muji Allah Subhanahu wa taala, kerana telah pun banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita susun dalam hari tersebut telah pun berjaya dilaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting, kita menyusun waktu dalam sehari, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, kita akan dapati, masya-Allah, Allah Taala telah pun kurniakan barakah dalam umur aku pada hari ini. Berbanding dengan orang yang hidup begitu saja kosong, dia tak ada lakukan percaturan, dia tidak lakukan penyusunan terhadap masanya dalam sehari, maka bila sampai pada akhir hari nanti, tuan-tuan, dia dapati, bila dia fikir balik, apa yang aku buat hari ini? Apa urusan kebaikan yang telah aku lakukan? Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu penting, tuan-tuan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afnah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya tentang umurnya, pada apakah dia telah habiskan umurnya. Dan, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di atas dunia ini, tuan-tuan, tak lama. Subhanallahil azim. Kita pada hakikatnya, tuan-tuan, semakin hari semakin mendekati kematian, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Dan kematian itu, tuan-tuan, adalah satu perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kata-kata yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lafzatul Kabir ila Nasihatil Walad. Kata beliau, anfasul hayyi khutahu ila ajalih,
anfasul hayyi khutahu ila ajali. Yani setiap hela nafas yang dihembuskan oleh seseorang insan di atas dunia ini, tuan-tuan, masya-Allah, khutahu ila ajalih, ia pada hakikatnya laksana langkah-langkah yang mendekatkan dirinya kepada kematian. Allahu akbar. Kalau kita fikirkan, tuan-tuan, tentang ucapan Ibnul Jauzi itu, tuan-tuan, akan memberi bekas, akan memberi kesan pada diri kita, tuan-tuan. Setiap nafas yang kita hembuskan di atas dunia, tuan-tuan, Allahu akbar, ia pada hakikatnya laksana langkah-langkah yang mendekatkan kita kepada kematian. Subhanallahil azim. Ini adalah satu perkara yang benar. Satu perkara yang benar. Makin lama, tuan-tuan, makin kita mendekati kematian kita, tuan-tuan. Persoalannya, adakah kita telah bersedia untuk kita menghadapi kematian tersebut? Adakah kita telah pun bersedia untuk menghadapi temu janji kita dengan malakul maut di saat malakul maut nak melaksanakan tanggungjawabnya mencabut nyawa kita, tuan-tuan. Dan kata ulama, anfasul hayyi ma'dudatun bi'adadin muayyan. Nafas-nafas yang dihembuskan oleh seseorang insan di atas dunia ini, tuan-tuan, ma'dudah. Ma'dudah ni maknanya telah pun ditentukan akan bilangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, nafasnya itu 10,000, maka bila habis 10,000 nafasnya, tuan-tuan, akan datang malakul maut Azrail alaihi salam mencabut nyawanya. Tidak akan cepat dan tidak akan terlambat walaupun sesaat. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita menyusun masa kita, tuan-tuan, supaya penggunaan masa kita tersebut terarah pada melakukan perkara-perkara kebaikan. Itu cara untuk kita memastikan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, tuan-tuan, dihalakan pada perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa an jasadihi fima ablah, dan akan ditanya tentang jasadnya, pada apa digunakan jasadnya tersebut. Subhanallahil azim. Anggota-anggota badan kita yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini, tuan-tuan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada apa kita telah gunakan anggota-anggota tersebut. Adakah mata kita ini kita gunakan pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya? Adakah lidah kita ini, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita gunakan pada perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, ataupun tidak? Kaki, tangan, kemaluan dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fardu ain yang dikarang oleh para ulama, sebagai contoh kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami, pada bahagian akhirnya, tuan-tuan, beliau pada bahagian yang ketiga kitab tersebut, beliau membahaskan tentang maksiat-maksiat anggota badan yang 7, ma'asil jawarih, supaya kita dapat kenal apakah maksiat-maksiat anggota badan. Kemudiannya dengan ilmu tersebut, dengan pengetahuan tersebut, kita dapat membenting diri kita dan menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Kata ulama, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, fa innama lam ya'rif syarra minan nasi yaqa'u fihi. Aku mengenal kejahatan, aku mengetahui akan kejahatan itu, bukan tujuannya untuk aku nak laksanakan kejahatan tersebut, akan tetapi tujuannya adalah agar aku menjauhkan diriku, membenting diriku daripada kejahatan-kejahatan tersebut. Fa innaman lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, kerana sesungguhnya orang yang tak mengenal kejahatan, boleh jadi dia akan terlibat dengan kejahatan tersebut dalam keadaan dia tak sedar. Subhanallahil azim. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjaga dan melihara jasad kita ini, tuan-tuan, anggota-anggota badan yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini, menjaga anggota-anggota badan tersebut daripada terlibat dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlebih dahulu, tuan-tuan, perlu belajar, perlu menekuni ilmu fardu ain, khususnya ilmu yang bahas bahagian tasawuf,
yang membahaskan tentang maksiat-maksiat anggota badan yang 7, supaya tuan-tuan dengan ilmu tersebut kita dapat menggunakan anggota badan kita pada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka tuan-tuan yang menggunakan anggota-anggota badan yang Allah Taala kurniakan kepadanya, yang menggunakan jasadnya ini tuan-tuan pada perkara-perkara kebaikan, pada perkara-perkara ketaatan, kerana dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga akan ditanya wa an ilmihi madza amila fih. Akan ditanya tentang ilmunya. Setakat mana dia telah mengamalkan ilmunya tersebut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ni tuan-tuan adalah satu perkara yang sangat mustahak. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Kata ulama, tidak warid suruhan di dalam Al-Quran Karim ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan sesuatu kepada baginda, melainkan disuruh agar baginda minta supaya ditambahkan ilmu pengetahuan ke atas baginda. Baginda tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar memohon daripada Allah supaya ditambahkan anak, supaya ditambahkan harta. La, tidak. Akan tetapi tuan-tuan, lihat pada ayat Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah olehmu wahai Muhammad, zidni ilma, ya Allah, tambahkan akan aku akan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah supaya mohon kepada Allah Taala agar ditambahkan ilmu pengetahuan kepada baginda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan ilmu seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya. Dengan ilmu seseorang itu dapat mengetahui apakah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, dan bagaimanakah cara untuk melaksanakan kefarduan tersebut mengikut cara yang diperintahkan. Dan dengan ilmu juga tuan-tuan, seorang itu berhasil mengetahui apakah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengetahuan tersebut dia dapat menjauhkan dirinya dan memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling mustahak tuan-tuan adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini tuan-tuan adalah ilmu yang wajib kita pelajari, wajib ke atas setiap mukallaf mempelajarinya dan menekuninya, memahaminya. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak belajar ilmu fardu ain tuan-tuan, orang seperti ini tuan-tuan tidak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah takwa itu, kata ulama, adaul wajibat wajtinabul muharramat? Yang dikatakan takwa itu adalah menunaikan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Jadi bagaimana seseorang itu berhasil melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan ke atasnya kalau dia sendiri tak tahu apakah perkara-perkara yang wajib dan tak tahu bagaimanakah cara untuk melaksanakan kewajipan tersebut mengikut cara yang diperintahkan. Dan bagaimana seorang itu berjaya untuk membenteng dirinya, menjaga dirinya, memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekiranya dia sendiri tak tahu apakah perkara-perkara yang haram. Dia tak kenal, buta tentang perkara-perkara yang haram. Tak tahu apakah ini maksud dengan riba, tak tahu dengan apakah ini maksud dengan zina, tak tahu apakah ini maksud dengan dusta, mengumpat, mengadu domba. La haula wala quwwata illa billah. Maka sebab itulah kata ulama tuan-tuan, orang yang tidak mempelajari ilmu fardu ain, maka dia tidak akan menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dengan asbab seseorang itu tak belajar fardu ain, jahil tentang ilmu fardu ain, subhanallahil azim, dia jatuh murtad, waliyadzubillah min dzalik. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagian manusia bila dia melakukan solat, dia membayangkan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya di antara dia dengan kiblat, dengan Kaabah. Ada sebagian manusia bila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala membayangkan Allah Subhanahu wa taala di langit. Ada sebagian manusia dengan kejahilannya tuan-tuan, mereka mendakwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy, wal iyadzu billahi min dzalik.
Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejahilan yang seperti ini tuan-tuan adalah kejahilan yang sangat-sangat merugikan tuan-tuan. Allahu akbar. Sedangkan tuan-tuan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, bukan berada di mana-mana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa bertempat. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuan-tuan, bagaimana kejahilan itu telah pun merugikan sahibuhu, telah merugikan orang yang jahil itu sendiri tuan-tuan. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya akan kebaikan, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusannya untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, apabila seseorang itu dipermudahkan urusannya untuk menuntut ilmu, maka ini petanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun kehendaki baginya akan kebaikan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita yang hadir dalam kuliah pada pagi ini, mendengar kuliah pada pagi ini, kita di antara mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi mereka akan kebaikan. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang jahil tentang ilmu fardu ain tuan-tuan tidak akan menjadi di kalangan golongan para wali Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Mattakhadallahu waliyan jahila." Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menjadikan orang-orang yang jahil itu di kalangan golongan para walinya. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung dan beruntunglah mereka-mereka yang menginfakkan umur mereka dengan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan ilmu kepada manusia ataupun yang menuntut ilmu daripada orang yang fiqh. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dipermudahkan urusannya untuk menuntut ilmu, maka ini adalah orang yang beruntung. Dan lebih beruntung lagi tuan-tuan, seseorang yang digunakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmunya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah menuntut ilmu tuan-tuan, dah ada ilmu dalam dada kita, maka hendaklah kita berusaha untuk kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Kalau kita amalkan ilmu kita tersebut, insya-Allah tuan-tuan, kita akan beroleh kebaikan dan manfaat yang begitu besar bagi diri kita tuan-tuan, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala akan ditanya tentang ilmu kita. Setakat mana yang telah kita amalkan daripada ilmu kita tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga orang akan ditanya kepada seseorang itu kelak pada hari akhirat nanti, adakah dia telah belajar fardu ain ataupun tidak. Subhanallahil azim. Kata ulama, barang siapa yang mati dalam keadaan mereka ini tidak menuntut ilmu fardu ain, maka dia mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan melakukan dosa besar, min ahlil kabair. Orang tersebut adalah di kalangan orang-orang pelaku dosa besar. Jadi kita tak nak jadi di kalangan orang fasik tuan-tuan. Maka hendaklah kita berusaha untuk mempelajari dan menekuni ilmu fardu ain dan mengamalkan ilmu fardu ain tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beroleh beroleh ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, juga kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Dan akan ditanya juga tentang ilmu dan tentang hartanya, dari mana sumber hartanya tersebut dan pada apakah dia belanjakan harta tersebut. Ya Allah, ya Allah, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tuan-tuan adalah nikmat harta. Akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita miliki itu tuan-tuan, dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Dan ke manakah kamu membelanjakan harta tersebut? Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memerhatikan tuan-tuan tentang harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tuan-tuan. Dari mana sumbernya?
Kalau sumbernya halal, alhamdulillah. Kalau sumbernya haram, tuan-tuan, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan libatkan diri kita dengan perkara-perkara yang haram. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terkait dengan harta ini, tuan-tuan, terbahagi kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama, sumber hartanya itu dari sumber yang haram dan dibelanjakan pula hartanya itu, tuan-tuan, pada perkara yang haram. Sudahlah sumber hartanya itu pada perkara yang haram, dibelanjakan pula hartanya itu pada perkara yang haram. Wal'iyazubillah min zalik. Orang yang macam ni, tuan-tuan, adalah orang yang akan binasa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak dengan azab yang pedih. Kemudian golongan yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang digunakan yang hartanya itu, sumber hartanya itu dari sumber yang halal, akan tetapi dibelanjakan, disalurkan pula hartanya tersebut, tuan-tuan, harta yang halal itu, pada perkara yang haram. Dia menaja program-program yang khilaf dengan syarak, program-program maksiat sebagai contoh, dengan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya tersebut. Wal'iyazubillah min zalik. Maka ini juga, orang yang macam ni juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab dan seksa yang sangat pedih pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga adalah golongan yang sumber hartanya itu dari sumber yang halal dan dia belanjakan, diinfakkan hartanya itu juga pula, tuan-tuan, pada perkara yang halal, akan tetapi dengan niat untuk mendapatkan pujian manusia dan sanjungan mereka. Ya Allah, riya. Sumber hartanya dah cantik dah, tuan-tuan, dari sumber yang halal. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibelanjakan pula juga pada perkara yang halal, akan tetapi niatnya itu niat yang dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, bukan untuk mendapatkan redha Allah. Maka celaka juga orang macam ni, tuan-tuan, pada hari akhirat kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gambaran kepada kebaikan yang dilakukannya itu, tuan-tuan, tidak ada hitungannya sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih teruk, tuan-tuan, dia terlibat dengan dosa besar disebabkan maksiat riak yang dilakukannya tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat, sumbernya itu, sumber hartanya itu dari sumber yang halal, kemudian diinfakkan, dibelanjakan hartanya itu pada perkara yang halal, semata-mata untuk menggapai redha Allah, semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, dan akan digunakan dengan jalan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber harta dari sumber yang halal, diinfakkan hartanya itu pada perkara yang halal, dan niatnya ketika menginfakkan harta tersebut adalah semata-mata untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan infak yang tersedia, yang disyariatkan dalam agama kita, tuan-tuan, adalah jalan sedekah, iaitu sama ada kita sedekahkan kepada golongan fakir miskin, ataupun kita sedekah dengan maksud kita menyalurkan harta kita tersebut pada melaksanakan tanggungjawab menunaikan zakat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa perkara yang akan dihitung ataupun akan dipersoalkan ke atas setiap muslim pada hari akhirat kelak, tuan-tuan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW tentang umurnya, pada apakah dia telah habiskan umurnya. Yang kedua, tentang jasadnya, pada apakah dia telah gunakan jasadnya tersebut. Kemudian tentang ilmunya, setakat mana dia telah amalkan ilmunya tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ditanya tentang hartanya, dari manakah sumbernya, dan ke manakah ia disalurkan ataupun dibelanjakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada pagi ini, tuan-tuan, kita mendapat manfaat daripadanya. Dan insya-Allah kalau ada rezeki yang lain, kita akan bertemu dalam majlis-majlis yang akan datang.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.